Ini kita akan belajar menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat berkaitan dengan situasi yang sesuai. Sebelum ini kita pernah belajar yang pemboleh ubah ialah nilai kuantiti yang tidak diketahui. Kita akan memahami topik ini dengan lebih lanjut dengan melihat pada contoh. Contoh yang pertama, diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Ini adalah ungkapan algebra. X dan Y ialah pemboleh ubah. Oke, sekarang sudah diberi nilai X dengan Y di dalam soalan. Kita masukkan saja. Oke, tulis kembali algebra. 8X tolak 5Y tambah 7 sama dengan 8. Oke, kita masukkan nilai X ke dalam X8 dan X diganti dengan 3. Oke, dalam kurangan 3. Kurangan maksud dia darab. Oke, tolak 5. Gantikan nilai Y dengan 2. Oke. Dan sekarang kita dapat 8 darab 3 ialah 24. Tolak 5 darab 2, 10 tambah dengan 7. Oke. 24 tolak 10 ialah 14. 14 dan ditambah dengan 7. Jadi jawaban akhir kita ialah 21. Ingat, nilai yang diberi digantikan dengan nilai yang tidak diketahui. Oke, contoh 2. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kedet remaja sekolah. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kedet remaja sekolah. Oke, 1/3 daripada jumlah murid lelaki dalam kelas tersebut. Kita tidak tahu berapa jumlah murid lelaki. Jadi, pemboleh ubah kita ialah jumlah murid lelaki. Dan 9 orang murid perempuan bukan ahli kedet remaja. 9 orang daripada keseluruhan murid perempuan di dalam kelas tersebut bukan ahli kedet. Tapi berapa jumlah keseluruhan murid perempuan? Jadi jumlah keseluruhan murid perempuan ini ialah pemboleh ubah. Cikgu bagi pemboleh ubah bagi jumlah keseluruhan murid laki dengan huruf L, manakala pemboleh ubah bagi jumlah keseluruhan murid perempuan dengan huruf P. Oke, ingat, pemboleh ubah nilai yang tidak kita ketahui kita wakilkan dengan huruf ataupun abjad yang sesuai. Oke, sekarang kita sudah tahu L untuk mewakilkan lelaki, manakala P untuk mewakilkan jumlah murid perempuan dalam kelas tersebut. Oke, 1/3 daripada murid lelaki. Jadi 1/3 darab L. Ingat, jika ada pecahan kita menggunakan darab. 1/3 daripada itu ialah 1/3 darab murid lelaki, jumlah keseluruhan. Dan untuk murid perempuan pula, jumlah keseluruhan 9 orang daripada jumlah keseluruhan bukan. Bagaimana kita mau mengira berapa yang mengikuti kedet remaja? Jadi kita tahu jumlah keseluruhan tolak dengan 9 orang yang tidak mengikuti. Oke. Dan sekarang kita tuliskan ungkapan ini bagi jumlah ahli kedet remaja di dalam kelas itu. Jumlah ahli kedet remaja dia tidak nyatakan perempuan atau lelaki. Jadi jumlah ahli maksudnya perempuan tambah lelaki. Oke, kita tahu jumlah bagi kedet remaja lelaki adalah 1/3 daripada murid lelaki kelas. Tambah dengan jumlah P tolak 9 bagi perempuan tadi. Jadi 1/3 lelaki tambah P tolak 9. Ini ialah ungkapan algebra bagi jumlah ahli kedet remaja sekolah di dalam kelas itu. Kita pergi kepada soalan B. Soalan B beritahu ada 12 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan. Oke, kita masukkan saja seperti tadi. Kita masukkan saja nilai ini ke dalam algebra. Pecahan ke dalam ungkapan algebra kita. Oke, 1/3 lelaki tambah P tambah tolak dengan 9. Oke, 1/3 L ini kita gantikan dengan jumlah murid lelaki, ke 12 dengan, dan P itu kita gantikan dengan 16 orang murid perempuan. Oke, sekarang dia minta kita untuk menghitung jumlah ahli kedet remaja sekolah di dalam kelas itu. Jadi kita buat seperti biasa. 4 tambah 16 tolak 9. 4 tambah 16 ialah 20. Tolak 9, jawaban kita ialah 11 orang. Oke, jadi jumlah ahli kedet remaja sekolah itu ialah 11 orang. Oke, sekarang kita akan pergi kepada contoh yang ketiga. Jen dan Kamalesh masing-masing membeli M dan N keping kad hari raya dengan harga Rp sekeping untuk diberikan kepada rakan muslim mereka. M ialah jumlah yang Jen beli, N ialah jumlah yang Kamalesh beli.
Oke, sekarang soalan E, tulis satu ungkapan bagi beza uang yang dibayar oleh mereka. Ingat, jika kita melihat perkataan beza, kita tahu operasi yang akan digunakan ialah tolak. Cari kata kunci terlebih dahulu. Lihat satu persatu, jangan terburu-buru. Kita cari untuk Jen dahulu. Berapa jumlah yang Jen perlu bayar? Jen membeli M keping. Dan harga satu keping ialah RMP. Jadi M darab P. Jadi jumlah yang Jen perlu bayar adalah MP. Sekarang lepas kita melihat kepada Jen, kita pergi kepada Kamlesh. Jumlah yang Kamlesh beli ialah N keping. Jadi N. Dan sekeping harga kad itu ialah RMP. Jadi N darab P. Jadi jawapan yang Kamlesh dapat ialah NP. Ini sama dengan, cikgu bagi contoh. Kamu membeli 10 keping kad dan harga satu keping kad ialah RM2. Jadi berapa yang kamu kena bayar? Coba kamu kira. 10 keping, 1 keping, RM2. Jadi kamu kena bayar 10 darab RM2. Jadi kamu bayar RM20 untuk kad yang kamu beli. Begitu juga di sini. Dia membeli N keping dan harga sekeping ialah P. Dan untuk dia tahu nilai yang dia perlu bayar adalah N keping dalam RMP. NP. Dan ungkapan ini dia minta beza. Beza ialah tolak. Beza ialah tolak. Beza uang yang dibayar oleh mereka ialah Jen tolak Kamlesh. Jadi MP tolak NP. Sekarang kita pergi kepada soalan B. Jika soalan beri M sama dengan 8, N sama dengan 6, dan P sama dengan 1/5. Hitung beza bayaran antara mereka. Gunakan kembali ungkapan algebra yang kita sudah cari. M ialah 8, gantikan dengan 8. P pula gantikan dengan 1/5. N gantikan dengan 6. P 1/5. Jadi kita tahu ini 8 darab 1/5 ialah 12. Dan 6 darab 1/5 ialah 9. 12 tolak 9 sama dengan 3. Jadi beza bayaran yang antara mereka ialah RM 3 ringgit.